الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Barisan kepimpinan masjid, Tuan Imam, tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka insya-Allah sama-sama kita nak membaca, mendiskusikan sebuah kitab. Ya, kitab ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Abdul Fattah Abu Ghuddah ni tuan-tuan, dia ulama daripada bumi Syam, daripada Syria. Ya, bermazhab Hanafi. Kemudian meninggal di Saudi. Tapi dia meninggal bukan kena korek lah, kena potong 18 ke, kena kimia ke, tak adalah. Dia meninggal normal, meninggal sakit tua. Kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni tuan-tuan, seorang ulama ahli sunnah yang sangat tekun dalam menyusun, mengkaji biografi para ulama. Ya. Maka kitab yang berada di tangan kita ni tuan-tuan namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Nilai masa di sisi ulama. Itu tajuk dia lah. Okey. Yang saya kata tadi ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam mukadimah ini kita nak sebut juga penterjemah dia ada dua orang. Satu Al-Faqir Syuhada Mahmud, yang kedua Al-Fadhil Ustaz Kushairi Hamdan, tuan guru kita. Maka kami bergabung buat dua orang ni, bagi dua kitab. Kita pun terjemahkan lebih. Inilah yang ada, cetakan yang kedua. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya kira buku ini wajar menjadi bacaan kita. Dan saya nak sebutkan buku ni bukan buku yang berat. Dia berat, dia memang ringan lah, ringan. Tapi isinya pun tak berat mana lah. Isi dia pun bukan masalah falsafah, bukan isu tentang sifat 20, ta'alluq. Dia bukan tentang hukum fiqh yang terlampau sukar untuk kita faham. Tak, dia benda cerita. Cerita tentang manaqib sejarah. Maka sebenarnya tuan-tuan, kalau boleh kita terus kepada muka surat mukadimah itu daripada tuan guru kita Dr. Atiyah Mustafa, muka surat yang kedua. Ya, yang di kitab surat yang kedua. Yang tak di kitab nanti saya datang saya buat lagi insya-Allah. Saya rasa orang sini memang suka baca kitab ni. Biasa orang bawa tak berusik, dia semua ambil, alhamdulillah lah. Nanti bulan depan ke saya kosong, saya datang, saya bawa kitab. Kita akan teruskan kitab ni sampai khatam. Boleh? Tapi tak baca semualah, kita akan pilih-pilih tajuk yang berkaitan. Maka pada mukadimah itu, ya, kita ambil kata-kata guru kami Dr. Profesor Atiyah Mustafa Al-Ja'fari. Dia kata apa tuan-tuan dalam muka surat yang kedua? Ya, muka surat kedua, ya, dia kata apa? Oleh yang demikian, perenggan yang bawah tu cuba tuan-tuan cari sikitlah. Oleh yang demikian, orang soleh sentiasa memantau masa mereka supaya masa itu tidak berlalu tanpa diisi dengan amalan. Jumpa tak mukadimah muka surat yang kedua? Bawah sikit, bawah sekali itulah. Tuan-tuan jumpa kan? Takkan tak jumpa pakai spek masing-masing lah. Jumpa kan? Tengah-tengah sikit, bawah, ya. Jadi apa dia?
Orang soleh ni tuan-tuan, orang baik-baik ni, dia sentiasa memantau masa, dia cek masa dia, bagi memastikan bahawa masa kita ni diisi dengan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ketaatan, dengan tujuan apa tuan-tuan? Supaya masa kita tidak berlalu tanpa diisi dengan amalan. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan. Apa yang saya pantau lah sembahyang maghrib tadi, dan di mana-mana tempat pun kita kira kebanyakan suasana lebih kurang hampir samalah. Ada kalangan kita yang zikir, masya-Allah tabarakallah, dengan lisan dia, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, fi kulli lamhatin, semua dengan lisan dia berzikir. Okey, dah ada markah lah, dah ada pahala lah zikir dengan lisan. Ada lagi dia top up yang menepati sunnah, dia kira tasbih dia, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dikiralah jumlah yang ditetapkan 33 kan, dikira. Ini satu lebih lagi lah dapat, sebab dikira. Dia tak cukup dengan kiraan imam, takut imam salah kira. Imam boleh lebih, boleh kurang, tak, dia nak kira sendiri, kena kira sendiri, bilangan itu kena kira sendiri. Dia dapat lebih lah sebab dia mengira, menghitung. Okey, menghitung zikir dia. Okey, lisan berzikir, tangan membantu untuk menghitung, mengira jumlah zikir. Kemudian lagi mahal lagi tuan-tuan, apa dia? Hatinya turut berzikir. Ini lagi up lagi lah, lagi tinggi lah maqam dia. Hatinya turut berzikir, akalnya turut berfikir, masya-Allah, berjalan serentak. Lidah basah dengan zikrullah, tangan tadi dengan menggerakkan jari-jarinya ataupun memegang tasbih. Kemudian hatinya sentiasa khusyuk, sentiasa menghadir, sentiasa memikirkan apa itu subhanallah, apa kandungan alhamdulillah, apa yang dapat kita ambil daripada Allahu akbar. Itu maknanya kalau dah gabung itu, maknanya kita dapat masuk ranking orang yang nakkan waktu dia tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi tuan-tuan jangan lupa, kadang-kadang kita ni pun monong juga dalam masjid. Monong, lelat, kadang-kadang tak perasan. Duduk masjid ni dah satu kelebihan dah, alhamdulillah. Tak ada menafikan kelebihan, kebaikan, keberkatan. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk dalam masjid pun, waktu berzikir pun kita tak dapat nak berzikir. Rugi. Ini berlaku, bukan saya nak sebut, bukan orang-orang muda, bukan budak-budak. Dia berlaku juga di zaman orang yang remaja purba ni. Dia berlaku juga, kelekaan itu berlaku pada semua lapisan. Boleh? Jadi maknanya kalau kita nak memastikan dalam masjid sendiri tuan, inilah tempat berzikir yang sepatutnya, yang patut tak boleh buat benda lain, yang patut tak ada tengok handphone, yang patut tak ada burak benda yang sia-sia. Sepatutnya ialah kita nak isi masa kita di sini pukul 6.45 sampai pukul 8.45 sampai pukul 9 isyak nanti nak balik, diisi dengan yang paling baik, insya-Allah. Sebab di luar ni susah sikit kita nak jadi paling baik. Itu maknanya orang soleh, kerja dia memantau, memeriksa, mengkoreksi masa dia. Okey, sehingga katanya apa? Guru kami Al-Imam Al-Ja'fari, Imam Ja'fari katanya, Syekh Saleh Al-Ja'fari, tarikat yang saya pimpin sekarang. Maka dia kata apa? Radhiyallahu an, moga Allah meridai beliau, pernah ditanya mengenai ta'rif masa mengikut kacamata orang tasawuf. Apa itu masa? Kalau masa, tuan-tuan kata wal asr innal insana lafi khusr. Tuan-tuan kita semua hafal kan? Kalau kita kata masa wadduha, kalau kita kata masa wal fajr, kalau kita kata masa wal lail, semua masa lah, semua masa. Maka tuan-tuan, orang sufi dia simpulkan maksud masa tu, dia kata apa? Kata Syekh Saleh, dia kata masa itu ialah wahana amal. Wahana ni zarf. Zarf itu ialah bekas yang perlu kita isi dengan amalan. Nanti kita buat bekas masing-masing. Jangan akaun kita tuan-tuan kosong. Akaun kita kosong. Suka saya selalu sebutlah kan, masa kecil-kecil kita mungkin tak membesar dengan suasana keluarga ulama. Mungkin keluarga kita keluarga biasa, orang awam lah. Kita bukan membesar dengan keluarga orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita membesar dengan cara biasa lah. Pergi sekolah, balik sekolah, main, pergi masjid pun bising. Kecil-kecil kita hari Jumaat pun datang ramai-ramai, masa kecil ambil pisang. Itu masa umur kita kecil, belum memayis. Tapi kita pergi sebab kawan-kawan kita pergi. Kalau masjid Sendang tu, lepas apa tu, budak-budak berkumpul dapat RM1. Itu zaman kanak-kanak. Kalau dah meningkat remaja sikit, dewasa, maka dia dah malu nak datang masjid. Tapi dia datang sembahyang Jumaat. Alhamdulillah lah, masih sembahyang Jumaat lagi. Tapi tuan-tuan, masa tu dia tak makan pisang dah, risau okok.
Duduk kat atas motor, duduk luar lepak-lepak, agak-agak nak qomat kan masuk, bagi salam bertamu, cabut balik, prap, start motor balik. Tanya sembahyang, sembahyang. Kau jangan main-main, dia sembahyang Jumaat. Dia masih sembahyang lah, tapi cara dia dah berubah lah. Zaman remaja sikit dah jadi macam tu. Dan kita pun malu nak pergi masjid kalau kita remaja. Adalah 4-5 orang saya nampak yang usia 30-an. Ini kalau dapat ini memang terpilih lah. Okey, itu masa kita remaja. Meningkat umur pencen, dah kojo cari duit, kumpul harta, semua dapat beli rumah, kereta, hutang selesai. Sampai kita pencen, tuan masa tu apa jadi? Dah tak terdayung. Zaman dah tak terdayung lah, ngantuk, ceramah lama sikit menguap, kuliah lama sikit-sikit pinggang, lebih sikit-sikit hati. Kan dia dah peringkat sampai gitulah, sampai peringkat itu kita dah. Jadi saya selalu tanya, okey, kalau macam tu masa bila kita beramal? Soalan dia, masa bila kita isi masa kita untuk bekalan akaun akhirat kita akan jadi baik, akan jadi ada pengisian dia, akan ada saham yang kita nak bawa bertemu Allah Ta'ala. Maka itulah orang-orang sufi, tuan-tuan, kata Syekh Saleh di sini, dia mengambil kira waktu itu ialah waktu untuk kita mengisi waktu-waktu kita dengan amal. Maka sebab itulah tuan-tuan, orang Imam Ibn Rajab Hanbali contohnya dalam Lataiful Ma'arif, dia kata sebab itu Islam dia ada musim. Apa musim? 2 minggu lagi, 10 hari lagi musim maulid Nabi SAW. Maka kita pun ikut budaya-budaya yang positif, yang baik. Kita pun selawat, kita pun sebut penceramah, dongeng kuliah, sekolah pembuat sambutan, peringkat negeri kebangsaan, semua ambil. Itu sempena yang baik. Sempena apa? Sempena bulan menghayati, refresh semula, menyegarkan kembali kecintaan, komitmen kita dengan sunnah Nabi SAW dihidupkan. Musim perayaan Maulid itu musim artinya memasakkan kembali cinta Nabi SAW. Okay. Kemudian katalah habis Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadil Awal, 3 bulan kita sambut Maulid. Dan sepatutnya sepanjang tahun itu ada Maulid. Okay. Kemudian kita menanti Rajab. Rajab tu bulan memperkasakan tentang solat, Isra wal Mi'raj kan. Solat Rajab ini tuan-tuan, untuk kita bersihkan hati, jangan ada noda dan dosa. Rajab. Okay. Kemudian kita menyambut pula tentang nisfu Syaban. Maka orang-orang tok guru kita dulu pun ajar kita, malam nisfu Syaban kau poilah surau, bawalah boka masing-masing, bacalah Yasin 3 kali. Dia ajar kita macam tu kan, kita pun ikut. Okey, tak ada masalah kan. Dia ajar kita supaya isi perkara tu dengan amalan. Saya ingat saya di sekolah dulu ke Muncih, Ma'had, guru saya tanya, kita kat asrama Allah baiklah tuan, sekolah agama kan, asrama Allah baiklah kita. Ni sebut Syaban baca Yasin, kita dengar orang masjid baca 3 kali, kita pun ikut. Saya di Porikson, bawa ke budaya tu ke Muncih. Abang-abang senior pun kata memang kita baca 3 kali, baca 3 kali. Esok hari tu malam nisfu Syaban, esok hari tu ustaz tanya, korang malam tadi buat apa? Kita baca Yasin. Ustaz, berapa kali baca? 3 kali. Ustaz dia provoke kita lah. Dia kata, alah saya tengok bola malam tadi. Dia provoke kita. Mungkin bukan maksud dia nak kata kau buat benda bid'ah, kau buat benda sisio, tak. Mungkin dia nak kata, alah besok saya tengok bola pun tak adalah hal dah baca Yasin ni dah. Ini tuan-tuan, suasana. Tapi saya nak maksudkan ialah membaca Yasin malam nisfu Syaban. Ni tahunan yang kita syok sangat. Kita minta Allah panjangkan umur kita Ramadan. Kita berdoa biar mati bulan Ramadan. Ini memang doa orang salaf. Hidup, tuan-tuan, nak hidup sampai Ramadan. Sebab nanti kita pun dengarlah tazkirah Nabi berdoa, Allahumma bariklana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ramadan itu kemuncaklah kita. Walaupun kita mengantuk masa semain tarawih, walaupun kita dah menyampah dengan imam ni dah, dia baca doa melek-leket panjang-panjang, ada pula tazkirah semua kan. Tapi kita okey, maksudnya kita nakkan, kita tahu kita ni bulan-bulan lain kita banyak miss, banyak terlopeh. Bulan Ramadan kita nak up sikit lah, kita pulun sikit. Alhamdulillah Ramadan. Syawal dengan sedekah, open house sedekah lah. Dah musim haji pula, dengan Zulhijjah, Zulqaidah dah pergi haji pula. Masuk tahun baru Muharram, ada lagi kita sambutan Ma'al Hijrah. Makna sepanjang tahun tu dia ada pengisian. Ada pengisian yang kita kena buat. Tujuan buat tuan-tuan supaya kita sentiasa sedar bahawa kita kena isi akaun kita tu supaya penuh dengan ketaatan. Itu maksud dia. Okey. Itu yang tahunan. Bulanan, yang kita puasa sunat Ayyamul Bait, hari putih.
cerita yang puasa, yang sedekah, yang zakat. Kemudian harian, mingguan kita kata malam Jumaat pun kita kata kalau tak ada apa-apa kita nak baca Yasin malam Jumaat, cantik. Pagi Jumaat kita dah khususkan surah Sajadah dan surah Insan, bagus. Maknanya kita punya mingguan pun dah ada. Harian kita macam ni lah. Pulanglah ke masjid 5 waktu tu. Kan kalau dulu masa bekerja miss tak dapat nak jaga zuhur asar, takkan pencen pun sama juga, zuhur asar tak dapat ke masjid. Kalau dulu sibuk pagi-pagi buta dah keluar start kereta nak pergi kerja ke Lumpur mana, sibuk nak cari duit, takkan dah pencen pun tak boleh ke masjid subuh. Contoh kan. Jadi itu harian kita ada pengisian. Inilah tuan-tuan yang kita nak belajar. Maka masuk itu merupakan zarfu amal untuk kita isi dengan ketaatan. Okey, baik. Selanjutnya tuan-tuan kita lompat kepada muka surat 8. Tuan-tuan jangan takut. Azan isyak kita berhenti, kita semayang, jangan takut. Muka surat 8 dia kata buku ni apa kandungan dia? Supaya tuan-tuan dapat sedikit gambaran awal. Okey. Dia buku ni tuan-tuan, dia kata apa? Menampilkan poin yang ketiga, tokoh-tokoh ilmuwan dalam kalangan salaf dan khalaf. Okay, buku ni dia cerita tentang Imam Syafi'i, dia cerita pasal Imam Abu Hanifah. Ya, walaupun dalam ni setakat yang saya baca saya belum jumpa tentang biografi Imam Malik ataupun Imam Ahmad, tetapi murid-murid mereka tu tersenarai dalam kalangan yang sangat cemburu, yang sangat sensitif dalam isu masa. Sangat sensitif. Bab masa ni kau jangan nak main-main dengan dia. Kau jangan nak berunding. Kalau kau kata janji pukul 8 kau sampai, kau jangan buang masa dia. Begitulah. Kan? Kalau kata komat lepas 5 minit kita dah setting masa, itulah waktu komat. Imam tak ada, yang lain yang lobai-lobai ni naiklah jadi imam. Dia tak nak tangguh-tangguh. Begitu contohlah. Kadang-kadang orang persoalkan macam ni hari ni, orang persoalkan yang menjaga waktu azan ialah Bilal, betul? Dia tahu waktu, dia kena sensitif, kena betul-betul setting jam, kena betul. Kalau maghrib bulan Ramadan lagi sakit. Saya pernah kono dulu di tempat saya bertugas di Tampin, imam azan awal Bilal azan 2 minit awal. Kita seronok makan tuan, bergeriur makan. Orang kampung datang, belum masuk waktu lagi dah. Bantailah kau. Makna kalau Bilal tak sensitif, dia salah tengok masa, tengok luar mondong yang macam nak hujan, dia pun bantai azan cepet, memang kita domam dah jadi. Bermaksud kuasa azan di tangan muazzin, Bilal kena jaga betul-betul waktu tu. Tapi tuan, kuasa qamat ialah di tangan imam. Kuasa qamat di tangan imam. Memang kata on. Memang kata kojab. Tetapi perkara itu mesti kita faham betul, asalnya ialah kuasa qamat untuk mendirikan solat itu ialah kuasa imam. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah set begini, mesyuarat setuju 5 minit, maka itulah waktu qamat yang kita kena pakai bersama. Jadi kan jangan mengamuk lah cari imam pula jenis PL sembahyang belakang tiang tu, belakang tu, celah kereta sembahyang. Kita Bilal lambat qamat kan, orang dah berdiri dah marah. Apa Bilal tak ikut masa? Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena faham suasana. Maknanya kita ambil kira juga, kalau kita dah setkan masa, antara waktu azan dan iqamah tu dah ada waktu dia dan dia dah keluar qamat, maka sepatutnya masing-masing dah faham tugas masing-masing. Yang si Bilal pun boleh qamat, yang imam pun dah boleh ambil mic untuk mengimamkan solat. Okey tuan-tuan, faham ya? Jadi maknanya apa tuan-tuan? Orang dulu dan pengikut-pengikut mereka di kalangan khalaf, salaf 300 hijrah yang pertama, itu kurun yang terbaik. 3 kurun pertama tuan kita panggil kurun salaf. Sebab tu orang panggil salafus salih, salaf as-salih, memang dia orang soleh. Maka kemudian muncul pula generasi yang panggil mengaku dia salafi. Salafi biasanya salafi wahabi lah. Dia mengaku dia salafi, padahal dia bukan salafi, tapi dia selfie. Ambil handphone, ambil gambar sini, selfie. Maka salaf generasi 300 hijrah yang pertama. Kurun yang kemudian tu kita panggil khalaf. Boleh? Maka itu dipanggil generasi khalaf. Semuanya tuan-tuan khalaf mengikut salaf. Orang khalaf dia punya silsilah dia, sanad dia tuan-tuan bersambung. Sanad Imam Syafi'i itu berkembang di Baghdad, berkembang ke Mesir, masuk ke bumi Syam, sampai ke serata dunia tuan-tuan. Maka itu dipanggil sanad yang bersambung-sambung. Imam Syafi'i wafat, lahir dia punya muazzin dia Rabi', Imam Rabi'. Muazzin tapi dia imam, bukan imam masjid, bukan imam solat, imam mazhab. Rabi', salah seorang murid Imam Syafi'i.
mengembangkan mazhab dia. Habis generasi tuan-tuan bersambung-sambung, habis generasi salaf, maka disambung pula oleh generasi khalaf. Maka khalaf ni tahun 400 Hijrah dan sampai zaman kita, sampai kiamat dipanggil generasi khalaf. Khalaf yang baik ialah khalaf yang mengikut salaf. Faham kan? Tuan-tuan maka buku ni nanti akan menyentuh siapa yang zaman salaf, siapa yang zaman khalaf. Okey, dan buku ni kita kata sebagai motivasi untuk saya, motivasi untuk tuan-tuan semualah, insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan, kita masuk buku surat 11. Malam ni sempatlah. Kita 10 minit lagi nak azan. Kita ambil sikit tentang pendahuluan, Kata Syekh di sini, tajuk yang kecil ini mengandungi aspek yang luas dan perbahasan yang banyak serta saling berkait antara satu dengan yang lain. Okey, betul lah. Kita dah sebut ta'rif. Nanti kita akan jumpa dalil kepentingan masa, musibah dan bala yang menimpa orang yang tak jaga masa. Okey, kemudian nanti kita bagi contoh praktikal dia macam mana, apa yang dia orang buat. Pandai, mereka sangat pandai menyambi buat kojo menyambi ni, faham tuan-tuan? Menyambi, dia tak nak buang masa lah. Kalau orang datang, dia asah pensel dia, kalau nak baca mungkin susah, ada orang depan kita, nak kena fokus. Dia buat sesuatu yang tak menghabiskan masa dia. Ini tuan-tuan, berkait rapat antara satu dengan yang lain. Masa mempunyai pengertian dan nilai yang berbeza di kalangan ahli falsafah. Okey, kalau tuan-tuan jumpa sastrawan negara ke, jumpa orang falsafah tuan-tuan, kalau tanya dia, apa tu? Dia pun ceritalah kipeh ni 3 bilah dia berpusing. Dia adalah falsafah yang kita pun orang awam ni kita tak faham. Kan, macam tuan-tuan jumpa penceramah lah, memanglah sedap, Profesor Ulung Diraja lah, profesor itu ini kan. Kalau dia tak biasa turun ke masyarakat tuan, dia buat kita ni macam dalam kuliah, poning kepala kita nak faham. Kan psikologi, telapologi, kolologi tu kejiji kita pun tak faham apa benda lah ustaz nak cakap. Ni ceramah maulid ni pun ceramah sonang, cerita Nabi. Jadi kita tambah susah sebab tuan falsafahnya tu tinggi pun lah. Tapi orang falsafah dia baca masa ni menurut pandangan dia. Orang falsafah satu. Kemudian tuan-tuan, orang bisnes, saya katakan orang berniaga lah yang paling pandai jaga masa. Betul kan? Kalau dia tak pandai jaga masa tuan, dia buka kilang, dia tokeh besar. Setiap minit, setiap saat enjin kilang, mesin dia berpusing, itu semua duit untuk dia. Betul kan? Kalau mesin dia tak berfungsi hari itu, rosak, kerja dia mogok, pekerja dia tak datang, lambat masuk pejabat, dia akan rugi. Maka tuan-tuan beza. Orang bisnes memang sepatutnya, memang dia ni secara lumrahnya orang meniaga lah yang paling pandai jaga masa. Walaupun kadang-kadang kita tengok orang Melayu kita ni jaga masa dia macam mana, hari ni buka pukul 8, esok buka pukul 9, esok tak buka pula, lusa cuti pula sampai hari buka lagi. Dah sedap, dan nasi lemak dia sedap lah. Kita nak datang makan ni, datang tutup lah pula, lambat lah. Kita lepas subuh ni semua lapar, zikir dah banyak tadi, lapar pukul ni, berzikir penuh penghayatan kan, dia berzikir ya latif ya latif ya latif, poi sarapan tutup pula dia. Dah kita kecewa dah, esok tak datang lagi, kejap buka kejap tutup. Ini mungkin disiplin, masalah disiplin masuk. Tuan-tuan mesti bersetuju dengan saya kira tuan-tuan, faktor kejayaan seseorang tu, dia bukan kira ambil faktor cerdik dia saja, bukan dia pandai, otak dia cerdik, dia geligo, copet menangkap, pick up, bukan itu saja. Lebih besar daripada itu ialah disiplin dia dalam menjaga masa. Setuju dengan saya tuan-tuan kan? Itulah Islam. Kan? Kalau dia tak jaga masa tuan-tuan, kita deal dengan dia lambat. Kalau janji dengan dia memanglah sangkut lah. Kalau dengan dia memang susah sikit lah. Jadi tuan, kalau cerita orang tak nak deal dengan kita dah susah. Maka sebab itu tengok cantiknya tuan-tuan, kalau tengok orang berniaga, orang nak berjaya tuan, dia mesti sangat-sangat menjaga masa. Okey, baik. Kemudian orang yang bertani begitu juga. Dia tahulah ni musim tengkujuh, masuk musim banjir, dia dah macam mana, dia prepare macam mana lah. Bertani, orang kerja kilang, askar, orang politik bagi masa seminggu nak kempen. Mana estate dia tak masuk tuan-tuan, seminggu kan. Mana celah rumah dia tak ketuk pintu. Orang politik kan, dia mesti jaga masa dia. Waktu kempen dia pendek, lepas tu dia tak jaga masa lah. Lepas 5 tahun tu pandai-pandai lah. Dia jaga yang 5 hari nak kempen tu dah menang suap, pandai-pandai lah buat diri kan. Tu sebagian macam tu lah tuan-tuan kan. Jadi orang politik dia pandai jaga masa, dia akan berjaya. Orang muda, orang tua tuan-tuan, dan nak fokus dalam kitab ni tuan,
Nilai masa bukan dari segi orang falsafah, bukan segi petani, bukan segi korporat, tapi kita fokuskan kepada macam kita ni, student. Tuan-tuan boleh percaya tak tuan-tuan student ni? Ya, percaya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu daripada kita kecil dalam buayan sehinggalah tuan-tuan nanti ke liang lahat pun imam akan iring kita, orang kampung akan datang pergi membacakan talqin, mengajar kita. Kita menuntut ilmu tak pernah berhenti, tak pernah jemu. Walaupun kita jemu dengan ustaz tu tuan, kena datang mengaji juga. Betul tuan-tuan? Kita student, kita pelajar, dan kalau up sikit tuan-tuan, pencinta. Sebab tu dia kata apa? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata fatahlak. Saya ingat dalam kitab Imam Ibn Abdul Bar radhiyallahu an, ulama hadis mazhab Maliki, dia kata jadilah kamu orang alim. Kita nak jadi orang alim mungkin susah lah. Orang alim dia ada syarat-syarat dia, nak baca fiqh, nak tahu nahu, nak faham tajwid, nak mengaji sikit ulum Quran, nak tahu tentang qiraat. Jadi susah nak jadi orang alim. Tak apa, okey, kita terlepas jadi orang alim, tapi kita boleh jadi tuan-tuan muta'alliman. Muta'allim orang yang belajar. Jadi kita jangan lepaskan peluang. Selagi boleh dengar apa yang ceramah, selagi mana telinga kita boleh faham ilmu, kita kena belajar. Muta'alliman. Yang ketiga tuan-tuan, mustami'an, golongan pendengar, mustami'. Saya nak tanya tuan-tuan, apa beza golongan pelajar dengan pendengar? Dia boleh jawab. Kalau boleh jawab, kita bagi kitab free lah sebiji, hadiah kenang-kenangan kan. Apa beza je antara muta'allim dengan mustami'? Muta'allim yang belajar, mustami' yang mendengar. Apa beza dua level, dua taraf ni? Yang pertama orang alim, yang kedua yang belajar, student, yang ketiga mustami' yang mendengar. Apa beza yang kedua dengan ketiga? Ada berani? Tu deh. Mana Haji, tengok sikit Haji, nak bagi hadiah, tengok muka sikit. Haji duduk belakang. Okey. Apa beza Haji? Kalau orang belajar berkitab, tak belajar berkapet. Maksudnya tak ada kitab lah, dia pandang kapet. Jadi maknanya ada beza tuan-tuan. Darjat pelajar dengan darjat mustami', level dia dah berbeza. Okey. Muta'allim kena catat sikit. Tuan-tuan nak cacah catat pun tak apalah. Tulis nampak tuan-tuan fokus. Nanti kena bawa pen sikit tulis. Mungkin ada silap baris nanti saya nak betulkan. Mungkin ada nota tambahan, tuan-tuan boleh tambah. Kan? Jadi itu namanya muta'allim, student. Mustami' ni dia mendengar lah. Dia mendengar, dia hadir, alhamdulillah. Okey, kadang-kadang tuan dia tak sampai mustami' pun dia lekor melayan WhatsApp, dia lekor berburak, lekor mengira kipeh, dia kata kenapa aircon malam ni tak soju. Dia lekor lah tu. Tapi dia muhib. Yang keempat, muhib ni apa? Dia kasih kepada ilmu, dia cinta ilmu. Yang empat ni tuan-tuan masih dalam zon selamat. Jangan masuk kelompok yang kelima, kaki kritik, pengkritik tegar, pengkritik tak bertauliah, kaki kondem, kaki cemuh, tukang kecam. Yang ini tak masuk senarai, maka kamu masuk yang kelima, kamu akan celaka dan binasa. Fatahlak, kamu akan binasa kalau kamu tak termasuk dalam 4 ranking yang atas tadi. Maka itu tuan-tuan sekalian, kitab ini insya-Allah dia kata apa? Hari ini pelajar telah hilang semangat, dan dalam kondisi orang yang hebat juga mula mencuaikan tanggungjawab. Apa maksudnya? Orang awam tuan-tuan nak belajar susah. Kita bukan membesar dalam suasana pondok. Kalau dulu saya pernah duduk di Pondok Haji Ali Siliau. Saya pernah duduk di Pondok Tuan Guru Haji Ali Siliau. Lepas SPM saya duduk situ sekejap. Kemudian saya pergi ke Pasir Tumbuh, Kelantan. Duduk sekejap. Budaya dia tak sama lah macam kita kat Semenjaya, dekat Ampangan, dekat Paru. Tak sama tu. Kita pagi-pagi kena pergi pejabat, kena pergi kodai, kena pergi pasar, kan? Tapi dia kalau di pondok tu, kalau perkampungan tuan-tuan, perkampungan Islam, perkampungan pondok tu, memang mana subuh tu orang dah pondoh ke masjid. Lepas subuh kan baca kitab, ada wirid nak dibaca. Mungkin hari tu Isnin dia puasa sama-sama. Nanti ada iftar jama'i, iftar bersama-sama. Suasana tu lain lah. Saya tengok ni makcik ni sepasang suami isteri, dia tua-tua kan. Dah tua-tua dah pencen kan. Orang mana? Orang Melaka. Makcik orang mana? Selangor. Duduk Kelantan ni. Pondok di Kelantan, memondok di sana. Balik 2-3 bulan sekali baru balik, ataupun anak datang ke Kelantan tengok dia. Maksudnya tuan-tuan, kalau di pondok suasana beza.
suasana tu berbeza lah. Yang ni dia ada pilihan kelas, yang ni nak pergi surau yang itu Tok Guru tu ada pengajian fiqah, yang kita ni nak pergi pengajian tasawuf, Tok Guru yang tu buka kitab tasawuf, yang ni kata saya nak mantapkan tauhid, dia pun pergi ikut kat masjid ada kelas tauhid. Penuh lah kuliah tu, masing-masing orang tua kendong kitab. Kan? Jadi kita bezalah sebab kita bukan suasana itu, kita bukan terbentuk dengan suasana itu. Okey, orang hari ini tuan-tuan, kita sudahkan perbincangan dengan tajuk yang ni dulu ke saat sebelah. Hari ini kita semangat kita tak kuat mana. Apa contoh tuan-tuan tak kuat mana? Saya kata bulan lepas saya datang ceramah, ramai saya ceramah apa sebenarnya apa baru ni lupa dah. Tuan-tuan pun lupa kan apa sebenarnya ceramah apa ni? Awal Muharram kan, Hijrah kan. Penuh 3 kali ganda. Apa faktor yang menyebabkan orang ramai? Mungkin faktor di luar sana ni lemak ayam tu. Mungkinlah kan. Dia perlu dipancing dengan sesuatu, mesti ada sesuatu. Ni hari Selasa saya nampak tarikh yang Dr. Badrul Amin zikir munajat subuh. Itu memang power betul tu kan. Kita tahu dia, saya kecil-kecil pun ikut dia punya zikir munajat donga kan. Beliau Dr. Badrul Amin, lecturer UIA kan, mantan. Tuan-tuan Jadi maknanya kita kata orang awam tak kuat semangat. Dapat ustaz yang garang, dapat Syekh Nuruddin mengajar tuan. Semua tak boleh Syekh ni. Pegang handphone tak boleh, angkat kaki tak boleh, menguap tak boleh, berburak salah. Tak boleh ni dah, tak nak dia mengaji dah, tak payahlah. Kan lemah, kita semangat kita lemah. Padahal guru tu nak bagi kita yang baik tu. Guru tu nak bagi kita yang terbaik tu. Guru tu nak bagi share pengalaman dia tu. Tapi kita tak. Susah belajar ni, susah, tak payahlah. Susah tak payah. Tuan-tuan semangat kita tak kuat. Kan kena dapat penceramah yang intro dia sampai isyak baru mukadimah isyak. Dia punya isi dia masuk lepas azan. Tak domam tuan-tuan, habis pukul 9. 9 boleh lagi habis pukul 10. Saya kata minggu lepas dekat Masjid Bandar Baru Senawang, Dr. Jahid Siddiq datang. Ramai-ramai umat, alhamdulillah. Penuh. Habis komat pukul 10 tuan-tuan, ceramah dekat 2 jam setengah. Power orang yang datang tu. Bagi saya memang power. Maknanya kalau begitu semangat dia kuat. Ataupun dia memang tak boleh nak balik sebab kereta dia kena blok. Itu kan, wallahualam lah. Tuan-tuan, tapi semangat kita tak. Okey, tuan-tuan, kita anggap kita orang awam, semangat kita tak kuat. Ada je punca, kita akan cari pasal, dah tak payah datang. Ada je sebab kita kata malas nak ngaji dah, susah terbondok. Orang awam lemah. Orang alim pun tuan-tuan sama 2 kali 5 juga. Apa dia kata? Orang alim pun dah mencuaikan tanggungjawab mereka. Apa dia tuan? Orang alim pun dah tak nak mengajar. Siapa nak baca kitab besar-besar? Siapa nak mengajar kitab Arab? Kalau di kuliah, siapa yang buka kitab-kitab yang penting, yang induknya Ummahatul Kutub? Siapa? Tiada tuan-tuan. Akhirnya kita berpada dengan yang sonang-sonang. Akhirnya tuan-tuan, orang alim dan orang awam. Orang alim yang menimbulkan kekeliruan. Contoh yang paling sonang saya nak tutup malam ni tuan, apa dia? Cerita semayang atas kerusi. Timbullah fatwa kata video yang betul macam mana, rukuk macam mana, berdiri juga tak boleh duduk. Duduk antara duduk sujud boleh duduk, sujud pun kena berdiri juga. Sujud macam mana? Dia kata yang semayang duduk atas kerusi tak sah. Poning kepala kita fikir, macam mana pula tak sah pula? Poning kepala. Datang pula ada profesor pula datang kata tak boleh, sujud ni mesti punggung atas, kepala bawah. Yalah profesor, itu kalau sembahyang orang sihat. Ini kita cerita orang sakit pinggang, dia tak boleh duduk, tak boleh turun, tak boleh, tak sah. Sebab tu saya kata belajar mesti macam, ya Allah. Ini orang alim bertelingkah. Tuan-tuan jadi poning. Mana video dia pakai? Sebab tu kita kata mengaji jangan pakai video, mengaji pakai kitab. Faham? Tak faham, tanya tahu kat ustaz, tanya syekh, tanya tuan guru, apa yang sebenar saya nak buat ni? Ada apa yang kena saya nak buat, nak sahkan sembahyang saya? Makalah itulah tuan-tuan, orang hari ni malas buka kitab. Saya pun dah mula perangai pun 2 kali 5 juga. Ada rajin buka Facebook ya pula dah. Tengoklah mana website yang ada, Darul Fatwa, Darul Ifta. Saya tengoklah fatwa-fatwa terkini, membantu jugalah. Tapi tuan-tuan, itu sebenarnya nilai kemalasan. Tak boleh. Orang yang alim kena cari kitab, buka kitab, baru dia dapat ilmu yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ada rezeki nanti kita sambung tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.